Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan F1L akan melaksanakan tugasan 1, kursus kemahiran bahasa Melayu, kod BMMB 1094. Kumpulan kami terdiri daripada 2 orang, iaitu saya, Wan Muhammad Syahir bin Wan Zaidi, dan rakan saya, Wan Muhammad Fakrullah bin Wan Hanafi. Hari ini kami akan membincangkan mengenai tokoh pasca merdeka yang berusaha gigih dalam memartabatkan bahasa Melayu di persada dunia. Tokoh pasca merdeka yang kami pilih ialah Dr. Nik Safiah Karim. Baiklah, saya akan teruskan dengan latar belakang Nik Safiah Karim. Simulasi bahagian A, kemahiran bertutur. Dr. Nik Safiah Karim dilahirkan di Kampung Banggol, Kota Baru, Kelantan pada 17 Disember 1939. Beliau berkahwin dengan Muhammad Zain Omar serta rezeki daripada Tuhan, mereka dikurniakan 4 orang cahaya mata. Beliau memulakan pendidikan di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan, Kota Baru, Kelantan. Kemudian, beliau menuntut di Maktab Perempuan Melayu, Kuala Lumpur sehingga berjaya menamatkan School Certificate. Hasil usaha gigih beliau ketika di St. Francis Institution, Melaka, beliau telah lulus Higher School Certificate pada tahun 1959. Pada tahun 1965, beliau berjaya memperoleh ijazah sarjana muda sastra dengan kepujian dalam bidang linguistik di Universiti Malaya. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajian di Ohio University, USA pada tahun 1975 dengan memperoleh ijazah Doktor Falsafah dalam bidang linguistik. Antara jawatan yang pernah dipegang beliau ialah Dekan Fakulti Sastra dan Sains Sosial serta Ketua Jabatan Pengajian Melayu. Peranan Nik Safiah dalam memartabatkan bahasa Melayu yang pertama ialah ketika beliau dilantik sebagai Presiden Linguistik Malaysia. Beliau telah menerajuinya selama 18 tahun, iaitu bermula pada tahun 1982 sehingga tahun 2000. Pelbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh beliau untuk mengangkat bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Contohnya, beliau telah menyalurkan maklumat di pelbagai ceramah dan seminar yang dianjurkan bagi membincangkan pelbagai aspek bahasa Melayu seperti seminar siri kolokium bahasa Melayu dan juga syarahan Raja Ali Haji. Beliau juga mengendalikan pertandingan serta anugerah dan penyelidikan berkaitan bahasa Melayu. Usaha ini dapat kita lihat apabila Persatuan Linguistik Malaysia telah menjadi salah satu badan bukan kerajaan untuk sama-sama meletakkan bahasa Melayu pada kedudukan yang tinggi. Seterusnya, peranan beliau yang kedua ialah apabila beliau berjaya menulis beberapa buah buku dan makalah tentang isu-isu bahasa. Antara buku popular hasil daripada titik peluh beliau ialah Tata Bahasa Dewan yang ditulis bersama 3 orang ahli bahasa yang lain, Malay Grammar for Academics and Professionals, Bahasa Sintaks dan juga beberapa persoalan linguistik bahasa Melayu. Buku-buku yang dihasilkan oleh beliau ini amatlah digemari oleh peminat-peminat bahasa Melayu yang cukup jelas kerana mengandungi maklumat yang sangat terperinci. Menurut beliau, masyarakat kini menganggap bahasa Inggeris sudah cukup untuk dikuasai, namun beliau tidak berpandangan seperti itu. Sebaliknya,
beliau menegaskan kemajuan itu tidak lengkap tanpa kemajuan diri, maruah bangsa dan jati diri kebangsaan dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sehingga berjaya. Seterusnya, peranan beliau yang ketiga ialah apabila beliau dipilih sebagai timbalan ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1889 sehingga 1990. Kepakaran beliau dalam bahasa sering menjadi rujukan Kementerian Pelajaran Singapura dan juga Kementerian Pelajaran Brunei Darussalam. Sepanjang perkhidmatan beliau bersama Dewan Bahasa dan Pustaka, beliau sering menggalakkan penggunaan bahasa Melayu secara meluas. Beliau juga sering menganjurkan program pengembangan bahasa, menerbitkan buku serta mewujudkan istilah dan glosari. Kegigihan dan pengorbanan beliau dalam mengembangkan bahasa kebangsaan ini perlu dihargai oleh kita semua kerana tanpa tokoh bergelar Nik Safiah Karim, tidak mungkin bahasa Melayu dapat berkembang maju. Menurut beliau, usaha meminda Akta Dewan Bahasa dan Pustaka 1959, semakan 1978, pindaan dan perluasan 1995 untuk memperkasakan bahasa Melayu di negara ini sudah dilakukan sebelum ini. Selain itu, peranan beliau yang keempat ialah apabila beliau mendedahkan penggunaan bahasa Melayu yang betul melalui saluran dan peranan guru-guru di sekolah. Menurut beliau, tanggungjawab ini tidak seharusnya diletakkan kepada guru bahasa Melayu semata-mata, tetapi guru mata pelajaran lain termasuklah sains dan juga matematik perlu memainkan peranan yang sama. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim juga sering mengingatkan seluruh warga pendidik dan juga bakal pendidik supaya menguasai bahasa Melayu dengan sebaik-baiknya dan cuba untuk mengajar murid-murid menggunakan bahasa Melayu formal. Apabila guru menggunakan bahasa Melayu dengan baik, secara tidak langsung dapat mempengaruhi murid-murid agar menggunakan bahasa Melayu dengan sebaik-baiknya sama ada dalam penulisan maupun komunikasi mereka. Peranan yang terakhir ialah beliau juga seorang yang lantang bersuara untuk memastikan penggunaan bahasa Melayu di negara secara holistik. Sepanjang beliau bergelar pakar bahasa, sememangnya Datuk Dr. Nik Safiah mengakui sedih apabila bahasa Melayu tidak digunakan secara meluas seperti di mahkamah. Hakim dan peguam juga seolah-olah tidak mahu menutur dalam bahasa Melayu ketika prosiding mahkamah. Nik Safiah seorang yang berjiwa besar apabila beliau menyarankan untuk menyediakan penterjemah bahasa Melayu. Sekiranya ada yang tidak dapat memahami bahasa Melayu dengan sebaiknya, usaha dan bakti Nik Safiah dalam memartabatkan bahasa Melayu amatlah besar kerana bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan rakyat Malaysia. Justeru, beliau berharap supaya lebih ramai yang peka terhadap bahasa kebangsaan ini dan berusaha untuk menggunakan serta memartabatkan bahasa Melayu dengan sebaik-baiknya. Peranan Nik Safiah Karim yang seterusnya ialah pada tahun 1978, beliau telah dilantik ke Majlis Penasihat Kebangsaan bagi mengintegrasikan wanita dalam pembangunan, sebuah badan penasihat tertinggi bagi menasihati kerajaan tentang hal ehwal wanita.
Pelantikan ini adalah setelah pulangnya beliau dari melanjutkan pendidikan di USA. Setelah penubuhan Kementerian Pembangunan Wanita, nama badan tersebut telah diubah kepada Majlis Penasihat Wanita Negara. Beliau sehingga kini memegang tanggungjawab sebagai pengerusi majlis. Beliau juga giat dalam Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita NCWO dalam pelbagai aktiviti. Peranan yang terakhir ialah beliau menjadi pakar rujuk bahasa bukan sahaja dalam negara, malahan juga di luar negara. Misalnya, oleh Kementerian Pelajaran Singapura dan Kementerian Pelajaran Brunei Darussalam. Beliau telah berkhidmat dalam Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka selama 14 tahun. Beliau dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu JKTBM yang mewakili Malaysia di Pertemuan Majlis Bahasa Melayu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia MABBIM, dan Ahli Jemputan dalam Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu MABM. Beliau juga menjadi Ahli Lembaga Amanah Yayasan Karyawan dan Ahli Lembaga Penasihat Perpustakaan Negara Malaysia. Pemikiran Nik Safiah pula dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu ialah beliau mementingkan berkenaan konsep tata bahasa Melayu. Buktinya dapat kita lihat apabila beliau berjaya menghasilkan banyak buku-buku berkaitan tata bahasa. Contoh buku-buku berkaitan tata bahasa yang dihasilkan oleh beliau ialah Frasa Nama dalam Bahasa Melayu pada tahun 1989, Yang Indah Itu Bahasa 1999, Bahasa Kita pada tahun 2003, Liku-Liku Bahasa pada tahun 2007 dan juga Tata Bahasa Bahasa Melayu pada tahun 2010. Buku-buku yang dihasilkan oleh beliau ini jelas menunjukkan bahawa beliau amat menitik beratkan penggunaan bahasa Melayu yang betul dan sempurna untuk mendidik generasi kini tentang peraturan bahasa Melayu yang perlu dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Penggunaan bahasa Melayu dengan betul secara tidak langsung dapat melahirkan perasaan cinta seseorang itu terhadap bahasa Melayu itu sendiri. Pemikiran Nik Safiah yang kedua pula ialah beliau mendedahkan ilmu-ilmu bahasa Melayu melalui pendidikan di sekolah dan juga pusat-pusat pengajian yang lain. Contoh karya yang dihasilkan oleh Nik Safiah seperti Bahasa Malaysia Tahun 1 pada tahun 1995, Bahasa Melayu Menengah Bawah 1 pada tahun 1996, Bahasa Melayu Menengah Bawah 2 pada tahun 1997, Bahasa Melayu Menengah Bawah 3 pada tahun 1998 dan Bahasa Melayu Menengah Bawah 4 pada tahun 2001. Melalui pendidikan, beliau berharap agar penggunaan bahasa Melayu dengan betul dapat dipupuk oleh generasi muda sejak di bangku sekolah lagi. Penghasilan karya-karya yang penuh dengan ilmu berkaitan bahasa Melayu ini mampu menjadikan murid-murid lebih memahami dengan mudah dan mendalam tentang bahasa Melayu. Kita dapat lihat bahawa Nik Safiah sudah mengatur strategi sebaiknya untuk memartabatkan bahasa Melayu melalui pendidikan di sekolah sejak kecil lagi. Seterusnya, pemikiran beliau yang ketiga ialah beliau melaksanakan penggunaan bahasa baku di sekolah dan juga institut pengajian tinggi. Buktinya dapat dilihat apabila beliau berjaya menghasilkan kertas kerja
iaitu implementasi bahasa baku di sekolah dan Institut Pengajian Tinggi pada tahun 1989. Karya utama beliau iaitu Tata Bahasa Dewan juga turut memperjuangkan bahasa baku, termasuklah sebutan baku untuk memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia. Nik Safiah juga amat mementingkan penggunaan bahasa yang teratur dan mantap dalam pelbagai aspek seperti ejaan, bentuk kata, tata bahasa dan lain-lain supaya masyarakat dapat menerimanya sebagai norma pengguna yang betul dan sahih. Perjuangan beliau ini dapat dilihat apabila beliau berjaya memupuk dan menyebarkan penggunaan sebutan baku di Kementerian Pendidikan pada tahun 1980. Selain itu, pemikiran Nik Safiah yang keempat ialah beliau ingin mengukuhkan martabat dan kedudukan bahasa Melayu. Nik Safiah menggalakkan penulisan ilmu pengetahuan dengan menggunakan bahasa Melayu yang gramatis. Beliau juga membuktikan bahawa bahasa Melayu sebagai wahana ilmu dalam pelbagai bidang, termasuklah bidang tata bahasa, sosiolinguistik dan juga pengajaran bahasa. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu perlu diletakkan pada kedudukan yang setara dengan bahasa-bahasa yang lain. Kita dapat lihat bahawa Nik Safiah amat mementingkan bahasa Melayu dan menghargai bahasa kebangsaan ini dan mahu seluruh rakyat Malaysia berganding bahu dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sehingga ke persada dunia. Pemikiran beliau yang terakhir ialah beliau melakukan kajian bahasa dalam hubungan struktur dan sikap masyarakat. Contohnya, beberapa persoalan sosiolinguistik bahasa Melayu menjadi bukti beliau menitik beratkan berkenaan sosiolinguistik. Nik Safiah telah membuat laporan kajian sosiolinguistik, penggunaan, penguasaan dan pelaksanaan bahasa baku di Jabatan Kerajaan Negeri atau Persekutuan, Badan Berkanun atau swasta dan kuasa tempatan di Sabah pada tahun 1992. Kita dapat lihat bahawa pengkajian sosiolinguistik ini adalah berobjektifkan untuk menunjukkan hubungan sistematik yang wujud antara struktur bahasa dan struktur sosial. Oleh itu, perkara ini jelas memperlihat kepada kita bahawa beliau sentiasa mencari jalan untuk memartabatkan bahasa Melayu setara dengan bahasa-bahasa maju yang lain. Pemikiran Nik Safiah Karim yang seterusnya ialah dalam pergerakan wanita, beliau telah mengasaskan dua buah persatuan wanita, iaitu Pertiwi, Pertubuhan Tindakan Wanita Islam dan Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Dalam Pertiwi, beliau kini menjadi ketua. Beliau pernah dilantik menjadi naib yang dipertua Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Pada tahun 1978, beliau telah dilantik ke Majlis Penasihat Kebangsaan bagi mengintegrasikan wanita dalam pembangunan, sebuah badan penasihat tertinggi bagi menasihati kerajaan tentang hal ehwal wanita. Kini, nama badan tersebut telah diubah kepada Majlis Penasihat Wanita Negara dan beliau sebagai pengerusi majlis itu hingga sekarang. Pemikiran yang terakhir ialah dalam bidang wanita, Datuk Dr. Nik Safiah telah banyak menyumbang sama ada dalam bentuk penulisan ataupun penyertaan dalam persidangan. Beliau telah menghasilkan beberapa buah buku tentang pengajian wanita
dan pada masa kini menjadi pensyarah sambilan di rancangan pengajian gender Universiti Malaya. Akhir-akhir ini, beliau menumpukan perhatian bersama Dr. Rokiah Talib terhadap penulisan biografi wanita. Atas jasa dan sumbangannya, beliau telah diberi anugerah dan bintang. Pada tahun 1989, beliau dikurniakan Pingat Kesatria Mangkunegara KMN, dan pada tahun 1995 Johan Mangkunegara JMN, dan pada tahun 1997 Johan Panglima Negara JPN yang membawa gelaran Datuk. Simulasi bahagian B. Mendengar gaya pengucapan. Bual bicara. Baiklah, bual bicara santai kita pada hari ini ialah untuk bersembang mengenai Nik Safiah Karim. Sebenarnya, apa pandangan Fakrul terhadap Nik Safiah Karim? Terima kasih atas soalan yang diajukan kepada saya. Jadi menurut saya, Nik Safiah Karim merupakan seorang pakar bahasa yang cukup berpengalaman dalam bidang bahasa. Buktinya dapat kita lihat apabila beliau telah dipilih sebagai Timbalan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1989 sehingga 1990. Kepakaran beliau dalam mengembangkan bahasa dapat kita lihat apabila beliau menjadi rujukan Kementerian Pelajaran Singapura dan juga Kementerian Pelajaran Brunei Darussalam. Sepanjang perkhidmatan beliau ini, kita dapat lihat apabila beliau sering menggalakkan penggunaan bahasa Melayu secara holistik di seluruh negara. Beliau juga banyak menganjurkan program-program yang berkaitan dengan pengembangan bahasa, dan juga beliau sering melakukan program ini untuk tujuan salah satunya adalah untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu secara meluas dalam kalangan rakyat Malaysia itu sendiri. Tanpa tokoh yang bergelar Nik Safiah Karim ini, saya rasa tidak mungkin kedudukan bahasa Melayu berada pada kedudukan yang sekarang. Jadi saya berharap agar Nik Safiah Karim akan terus berusaha di samping bantuan seluruh rakyat Malaysia dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu di persada antarabangsa. Forum. Hadirin yang dihormati sekalian, soalan ini saya ajukan kepada saudara ahli panel kita pada hari ini, iaitu saudara Wan Muhammad Shahir bin Wan Zaidi. Soalan saya ialah, apakah peranan Nik Safiah Karim dalam usaha beliau memartabatkan bahasa Melayu menurut pandangan saudara? Dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Baiklah, antara sumbangan Dr. Nik Safiah Karim dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu ialah beliau telah banyak menulis dan menghasilkan buku, kertas kerja dan makalah dalam bidang bahasa dan pengajian wanita. Antara bukunya yang terkenal ialah Tata Bahasa Dewan dengan 3 orang penulis lain, Yang Indah Itu Bahasa Jilid 1, Bimbingan Pelajar Bahasa Kita Jilid 2, beberapa persoalan sosiolinguistik bahasa Melayu dan bahasa Melayu grammar untuk akademik dan profesional. Kini, beliau muncul semula dengan buku baru yang lengkap sebagai rujukan umum, iaitu sebuah liku-liku bahasa. Buku ini bertujuan untuk memenuhi keperluan peminat bahasa, guru bahasa, para pelajar dan sesiapa sahaja yang ingin mendalami penggunaan bahasa Malaysia dengan lebih cemerlang. Bercerita. Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan bercerita mengenai seorang tokoh bahasa yang sangat terkenal di Malaysia, iaitu Nik Safiah Karim. Sebenarnya, Nik Safiah Karim telah dilahirkan di Kampung Bonggol pada tahun 1939. Nik Safiah Karim telah berkahwin dengan suami tercinta yang bernama
Muhammad Zain Omar. Hasil perkongsian hidup beliau bersama suami tercinta, Nik Safiah Karim, telah dikurniakan 4 orang cahaya mata penyejuk hati. Untuk pengetahuan rakan-rakan semua, Nik Safiah Karim telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan Kota Baru, Kelantan. Berkat usaha gigih yang ditunjukkan oleh Nik Safiah, beliau telah berjaya menuntut di Maktab Perempuan Melayu Kuala Lumpur sehingga tamat School Certificate. Saya juga ingin bercerita mengenai Nik Safiah Karim. Hasil usaha gigih beliau ketika di St. Francis Institution Melaka, beliau telah lulus High Her School Certificate pada tahun 1959. Pada tahun 1965, beliau berjaya memperoleh ijazah sarjana muda sastra dengan pengujian dalam bidang linguistik di Universiti Malaya. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajian di Ohio University, USA pada tahun 1975 dengan memperoleh ijazah doktor falsafah dalam bidang linguistik. Antara jawatan yang pernah dipegang beliau ialah Dekan Fakulti Sastra dan Sains Sosial serta Ketua Jabatan Pengajian Melayu. Ceramah. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, sebenarnya tuan-puan perlu faham bahawa pemikiran Nik Safiah sekarang ini adalah untuk mengangkat kedudukan bahasa Melayu ke arah yang lebih baik. Buktinya kita dapat lihat apabila beliau menghasilkan banyak buku-buku yang berkaitan dengan isu-isu bahasa. Salah satunya adalah buku Tata Bahasa Dewan yang ditulis bersama 3 orang ahli bahasa yang lain. Menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim ini, menguasai bahasa Inggeris sudah cukup itu adalah satu pemikiran yang salah. Namun, penguasaan bahasa Melayu juga perlu dikuasai dengan sebaik-baiknya untuk mengangkat bahasa Melayu ke arah yang lebih baik. Baiklah, bukti Nik Safiah Karim dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah beliau menjadi pakar rujuk bahasa bukan sahaja dalam negara, malahan juga di luar negara. Misalnya, oleh Kementerian Pelajaran Singapura dan Kementerian Pelajaran Brunei Darussalam. Beliau telah berkhidmat dalam Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka selama 14 tahun. Beliau dilantik menjadi Ahli Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Melayu JKTBM yang mewakili Malaysia di Pertemuan Majlis Bahasa Melayu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia, MABBIM. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.